إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآله وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان بخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu subuh, dan insyaAllah pagi ini kita sambung pengajian kita yang berkaitan dengan akidah sunnah jamaah, insyaAllah terpandukan kitab syarah Matanul Barahin oleh Al-Imam Sanusi rahimahullah ta'ala. Dan sebelum kita sama-sama kita buka dulu dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung pembahasan kita, iaitu tentang pembahagian hukum akal. Kerana dalam akidah, akal kita peranan dia untuk menyingkapi realiti yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dia zat yang wujud, dan dia dia yang menciptakan alam semesta ni. Jadi apabila dia ciptakan manusia, dia beri akal kepada manusia supaya manusia boleh menggunakan akal untuk menyingkapi realiti tersebut. Dia beri akal untuk menyingkapi realiti tersebut. Jadi peranan akal itu untuk memikirkan sampai tahap bersingkap realiti tersebut, dan dia memiliki suatu pembenaran logiknya, dan syarak menuntut supaya apa yang disingkap oleh akal itu yang bersesuaian dengan syarak yang telah diberitahu oleh syarak, supaya dibenarkan di dalam hati yang namanya iman, beriman. Jadi syarak tak suruh kita beriman benda yang kita sendiri pun tak faham. Dan tak mungkin pun satu orang itu dia percaya kepada perkara yang dia tak faham. Walaupun ada hukum, ada pembahasan tentang masalah tersebut, tapi hakikatnya kita dituntut untuk beriman, percaya, tasdik akan perkara yang kita faham. Kita faham, kita akui, lalu kita tasdik dengan hati. Tak mungkin orang tu dia percaya sesuatu yang dia tak faham. Jadi langkah pertamanya ikut susunan ilmu lah. Jadi kalau susunan yang berlaku di luar sana, maksudnya di alam nyata, itu mungkin berbeza-beza mengikut seseorang manusia tersebut. Orang yang lahir dari keluarga Islam tak sama dengan orang yang lahir keluarga bukan Islam. Cabarannya lebih kepada yang lahir kepada yang bukan Islam. Sebab bila dia lahir dalam keluarga yang bukan Islam, bila dia sampai ke tahap umur memayis, mungkin kita kata masa itu belum lagi. Sampai umur balik, mungkin dah baru bermula.
mana orang Islam bila dia lahir dia anggap betul sebab mak ayah dia Islam. So di situ dipanggil iman taklid. Iman taklid. Sebab aku Islam, sebab mak ayah aku Islam. Dia tanya orang Kristian, siapa Kristian? Sebab mak ayah aku Kristian. Orang Hindu, kenapa orang Hindu? Mak ayah aku Hindu. Jadi, adakah agama itu dianggap benar semua kerana dilahirkan dalam keluarga yang beragama tersebut? Adakah kebenaran tentang sesuatu perkara itu bergantung kepada apabila seseorang itu lahir dari keluarga itu, berarti apa yang dipegang itu benar? Habis siapa yang benar sekarang? Bila kita gunakan akal kita, sebab Allah bagi kita akal. Satu orang yang ada akal tapi lah dia agama Islam, kata dia agama bukan Islam, sampai tahap dia akan fikir rupanya ada banyak agama. Masa kecil dia tak fikir pun, belum memayis tak fikir pun. Dah memayis pun belum lagi fikir ke arah tu lah. Paling pun dia akan fikir benda-benda yang makanan, minuman, pakaian, mungkin. Daripada kecil semua diberi susu. Susu ibu dia atau susu botol. Lama-lama bila dia dah besar, takkan aku nak minum susu. Dia dah mula boleh fikir, dia nak makan, tu nak makan. Jadi kita tahu makanan banyak. Jadi adakah keluarga aku suka makan roti canai, aku pun kena makan roti canai. Dia mungkin tukar, aku nak try nasi lemak lah. Atau sebaliknya, keluarga aku makan mie, so aku kena makan mie. Mula-mula dia ikutlah semua mak dia masak, mak dia sediakan kan. Tapi sampai satu tahap aku nak rasa pizza juga. Macam sedap ni pizza. Dia dah mula boleh fikir tu manusia. Jadi sampai satu tahap aku agama sekian, tapi ada orang agama lain. Agama ni banyak ke? Betul ke semua agama ni? Semua betul. Maknanya apabila agama itu mendakwa dia ada Tuhan di sekian, agama ni pula dakwa dia ada Tuhan di sekian. Semua betul ke? Kerana Tuhan banyak. Semua betul kan? Agama semua sama. Kata dia ke? Tak betul ni. Mustahil. Tuhan boleh banyak ke? Itu baru dikatakan orang betul-betul ada akidah. Boleh ke Tuhan banyak? Dia boleh fikir guna akal. Dan hukum akal ni ada 3. Wajib, mustahil, harus. Wajib maksudnya mesti. Mustahil maksudnya mustahil, tak wajib, tak masuk akal. Harus, boleh. Boleh ada, boleh tak ada. Tuhan banyak, wajib ke Tuhan banyak? Mesti. Tuhan mesti banyak, tak boleh satu. Atau mustahil Tuhan banyak, mesti satu. Atau mustahil Tuhan satu, mesti banyak. Atau Tuhan banyak pun boleh, satu pun boleh, tak ada pun boleh. Yang mana satu sekarang? Setiap orang ada akal. Setiap orang ada akal. Waktu dalam Quran Allah kata dalam surah Al-Mulk kita baca setiap malam, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Kalau kami dengar dan kami fikir guna akal, tentu kami tak akan berada di neraka sa'ir. Siapa yang ada neraka sa'ir? Semua orang yang bukan Islam. Betul? Islam kata apa? Tuhan satu. Tuhan lebih banyak. Mustahil Tuhan banyak. Betul ke? Kita nilai sendiri. Allah bagi akal, kita nilai. Bila kita buat satu penilaian akal dan kita teguh dengan keputusan tersebut, kita pun tasdik. Hati kita pun tunduk. Hati kita tunduk dengan apa yang kita, akal kita tetapkan. Akal kita dah fikir panjang lah. Mustahil Tuhan banyak. Tuhan mesti satu, mana boleh Tuhan banyak.
Itu namanya iman tahqiq. Iman tahqiq, iman yang real, bahasa biasa. Iman yang real. Satu lagi iman taklid. Satu lagi iman taklid. Sebab apa? Mak ayah Islam, Islam. Itu yang saya tanya sebelumnya. Itu kalau mak ayah dia tukar agama macam mana? Kalau umur 5 tahun, mak ayah dia tukar agama. Bila alam yang contoh, dia umur 5 tahun ataupun 7 tahun, mak ayah tukar agama, pergi agama lain. Dia ikut tak ikut? Ikut tak ikut? Umur 7 tahun, mak ayah tukar agama, ikut tak ikut? Mesti ikut. Kalau umur 40 tahun, mak ayah tukar agama, ikut tak? Umur 40 tahun, mak ayah tukar agama, misalnya contoh, ikut tak ikut? Kenapa tak ikut? Kenapa umur 7 tahun ikut, ketika umur 40 tahun dia tak ikut? Apa yang terjadi pada diri dia selama umur dia 7 tahun sampai ke 40 tahun? Kenapa dia tak ikut? Kalaulah agama itu ikut mak ayah, kan? 40 tahun ke 60 tahun 70 tahun mak ayah itu bawa jom. Saya agama ikut mak ayah. Agama ikut mak ayah. Itu orang kafir, dia tak boleh salahkan Allah Ta'ala. Dia dilahirkan di dalam keluarga kafir. Allah kata, bagi kau akal. Waktu kau kecil-kecil, akal belum sempurna. Bahawa ya, bila satu bayi dilahir, akal dah ada, cuma dia dah develop. Susu ibu dia tak melawan. Tak kecil, tak ada akal lagi. Tak ada nak susu kambing. Ada. Apa mak dia bagi itu ada. Dan sampai dia memayis, dia dah boleh fikir, dia akan mula ada pilihan. Makanan ke, minuman ke, pakaian, dia akan mula tukar. Mungkin dia ikut juga. Mungkin dia tukar. Mungkin dia ikut sebahagian, tukar sebahagian. Yalah, nanya aku lahirkan kau dalam keluarga yang suka makan mie. Kenapa kau yang besar-besar suka makan nasi lemak? Kenapa kau tukar? Kenapa kau tak ikut keluarga kau makan mie sampai mati? Ya, depan Allah. Mak kau, bapa kau aku lahirkan suka pakai. Mak kau suka baju kurung, bapa kau suka pakai baju melayu. Tapi kau dah besar kau pakai tie, pakai ikut. Kenapa kau tak ikut mak kau pakai baju? Kalau anak lelaki lah, pakai baju melayu sampai mati. Kenapa kau tukar? Ikutlah seperti betul. Betul. Pandai kau tukar lah. Maka pakai kereta Proton, kau pakai Mercedes. Kenapa tak ikut pakai Proton sampai mati? Tak best lah Proton. Tukar. Habis itu maka agama tu sampai mati, kau ikut. Kenapa kau tak tukar? Akal. Allah bagi akal. So, tak boleh nak salahkan. Itu kepentingan kita belajar hukum akal. Dalam akidah mesti. Bukan kita tolak syarak. Itu mudah bila belakang, oh ni geng-geng tolak syarak ni, falsafah ni. Itu lagi lah, tak ada akal. Dia mesti dua-dua berperanan. Syarat dah tetapkan dah. Syarat kata tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan satu, Maha Kuasa, pencipta alam. Kau pergi. Setuju tak setuju? Kau guna akal kau tu fikir. Sampai kau setuju, kau iman. Okay. Syarat tak paksa. Jangan fikir, ikut je. Syarat tak paksa. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Syarat kita apakah mereka tidak melihat pada unta bagaimana kami ciptakan, wa ila sama kaifa rufi'at. Langit bagaimana kami tinggikan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi itu dan perubahan siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang berakal. Tanda apa? Tanda kewujudan Tuhan, keesaan Tuhan.
kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan, kesempurnaan Allah. Tanda. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka manusia di ufuk-ufuk. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq, sehingga menjadi jelas bagi mereka bahawa Allah itu benar. Wa fi anfusihim afala tubsirun, dalam diri kamu itu tak nampak ke kuasa Allah? So Allah suruh kita observe, comprehend, observe, pondering sebagainya, supaya kita solid. Iman kita tahqiq, bukan taklid. Mak ayah tukar agama ke, kita bantai dia. Baik, tukar agama, gila ke? Masuk neraka sama-sama. Kau lah lawan toke pula. Mak makan garam dulu lah, makan garam tak makan, saya minum kok dulu. Semua ayat pun kita boleh kita boleh pertahankan. Itu baru iman tahqiq. Tahqiq guna apa? Guna akal yang Allah berikan. Tujuan utama diberikan akal untuk kita memikirkan tentang kebenaran Islam, kebenaran akidah Islam. Itu tujuan utama Allah bagi akal. Bukan Allah bagi akal untuk kita ciptakan kamera, ciptakan handphone. Itu untuk angkat boleh guna, boleh. Tapi tujuan utama dia. Sebab tu orang kafir dalam Al-Quran Allah kata apa? Wahum qaumul la ya'qilun. Tengok Al-Quran. Allah kata apa? Orang kafir wahum qaumul la ya'qilun. Mereka itu orang yang tidak menggunakan akal. Allah tak kata tak ada akal. La aqla lahum. Allah tak kata. Allah kata la ya'qilun. Fa'al, verb, kata kerja. Mereka tak menggunakan akal dia untuk mencari kebenaran tentang ketuhanan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Itu nak bagi tahu lah peranan akal dia. Nanti bawang apa ni syarak ni, kita guna Quran hadis, bukan guna akal. Kena tahu lah peranan dia. Kena tahu peranan Quran hadis, bagi tahu je. Bagi tahu wahai manusia, tidak Tuhan selain Allah. Percaya. Kita percaya sebab apa kita percaya? Bayangkan orang yang hidup di zaman Nabi SAW, dan tak ada siapa pun satu percaya kepada Allah. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang beritahu, wahai kaumku, sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Aku utusan Allah. Kau orang gigau kau. 40 tahun kau main dengan kami, duduk dengan kami, bercampur, kau senyap. Tiba-tiba dah 40 tahun kau kata kau ada utusan Tuhan. Habis Tuhan yang kita sembah dekat berhala 360, dekat Kaabah 360 tu bukan? Bukan. Itu semua patung bukan Tuhan. Tuhan Allah satu. Dulu kenapa kau tak cakap? Kau sekarang aku boleh lantik, kita nampak. Aku pergi Gua Hira. Ya betul ke? Betul. So antara nak terima dan tak terima, apa yang kau penilaian? Apa yang kau penilaian? Kenapa Abu Bakar terima, Abu Jahal terima? Dia guna apa buat penilaian? Guna betul. Gunakan. Betul ke Muhammad ni? Mesti fikir tiba-tiba dia mengaku. Abu Bakar kata kawan dia daripada kecil sampai besar tak pernah berbohong. Benda kecil pun tak pernah bohong. Takkan tiba-tiba dia bohong benda besar? Bukan benda kecil ni mengaku utusan Tuhan, lepas tu menafikan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh kaum ni, lalu mengajar tak boleh menyembah Tuhan yang satu, Allah Ta'ala. Takkan dia bohong kan? Semua hidup tak dapat title Al-Amin. 40 tahun orang percaya semua barang-barang berharga bagi kat dia. Bagi kat Nabi Muhammad tu jaga. Orang tahu ni takkan hilang ni, takkan syot ni. Semua hidup tak pernah bohong. Tiba-tiba mengaku usaha Tuhan tak. Terus beriman. Bakar Siddiq antara yang sebab dia kan cerdas. Yang lain betul lah.
Bukti sikit, kalau itu satu tu bulan belah. Dahsyat tu suruh bukti belah bulan. Bukan suruh buktikan pamping 100 kali kalau bulan. Belah bulan tu, kalau betul-betul lah Tuhan kau berkuasa tu. Belah betul lah. Terbelah betul tu. Alamak, akal tengok, terbelah betul lah. Sihir. Ada kali sihir daripada belah bulan sepanjang sejarah peradaban manusia. Ahli sihir yang boleh belah bulan tentu balik. Satu mana siapa yang rajin baca daripada Nabi Adam sampai sekarang, ahli sihir boleh belah bulan. Tapi siapa yang belah bulan? Tidak satu zat yang maha kuasa, yang ada kuasa yang sempurna. Akal itu itulah. Sekarang kita tak dapatlah bulan terbelah, tapi kita dapat cerita tu secara mutawatir. Cerita bulan terbelah tu sampai sekarang diriwayatkan dari ribuan orang, tak pernah terputus. Seperti mana kita percaya Quran itu adalah wahyu yang Nabi SAW bawa, tentulah kita percaya kebenaran Rasulullah SAW itu akalnya. Itu akal yang menilaikan. Mustahil itu satu tiba-tiba benda Quran itu tipu bukan Quran bukan Allah. Ada. Siapa boleh buktikan Quran itu bukan kalam Allah? Musuh Islam pun yang bukan Islam pun akui itu Quran. Itu agama Islam punya Tuhan punya kalam. Kecuali adalah beberapa orang yang menafikan itu pun tak diambil kira lah di pandangan dia. Sebab dia tak boleh lawan majoriti. Boleh ya? So ada 3 maka wajib, mustahil, harus. وقوله فالواجب ما لا يتصور في العقل عدمه يعني أن الواجب العقلي هو الأمر الذي لا يدرك في العقل عدمه. Perkataan pengarang iaitu sesuatu yang wajib itu ialah segala perkara yang mana tidak dapat digambarkan oleh akal, oleh ketiadaannya. Apa itu wajib? Ini kita lupakan sekejap istilah wajib dalam fiqh. Istilah wajib dalam fiqh lain. Istilah wajib dalam akal ni ialah sesuatu yang mana akal tidak boleh nak menggambarkan akan ketiadaannya. Wajib mesti ada, tak boleh tiada. Wajib mesti ada, tak boleh tiada. Itu istilah wajib secara akal. Mestilah ataupun bahasa kita mesti. Mesti ada, tidak boleh tiada. Yani imma ibtida'an bila ihtiyajin ila sabti nazarin wa yusamma daruriyyin كالتحيز مثلا للجرم فإن العقل ابتداء لا يدرك الانفكاك الجرمي عن التحيز أي الأخذ قدر ذاته من الفراغ. Kemudian benda yang wajib akli, wajib secara akal, mesti ada secara akal tu, dia ada pecah dulu. Yang pertama dipanggil di sini disebut daruri. Daruri itu benda yang tak perlu dipikir secara mendalam. Sekali sebut saja betul. 1+1 2. Boleh kita apa? 2 kali 5 tolak 10 bagi 4 kali 6 tambah 20 tolak 12. Nah, itu namanya nazar. Itu perlu perlu dikeluarkan kalkulator. Boleh. Sebab kalau tak ada kalkulator nak ada. Boleh. Tolak bagi 60. Okey. Itu dipanggil nazar. Dan yang perlu fikir panjang lah. Kalau daruri ini benda yang tak perlu fikir banyak. Contoh, Ustaz datang dari mana? Saya datang dari langit. Lepas saya nampak begini. Saya tak ada. Ustaz ni
Betul. Jadi saya minta kepada Ustaz, kami ini lambat sebab saya daripada langit yang ketujuh. Betul Ustaz ni. Akal mula, saya rasa Ustaz mesti Ustaz dah tahu betul tukar Ustaz lain. Akal ni lah. Wajib mustahil harus. Daruri nazari. Saya boleh jawab. Saya kata saya datang lagi yang ketujuh, terlambat sikit. Wajib ke? Mustahil ke? Harus. Daruri ke nazari? Daruri terus. Wajib terus terima. Mustahil terus tolak. Harus boleh terima, boleh, tak boleh, iya betul, boleh, tidak boleh. Tapi nazari yang tidak. Kalau boleh, fikir betul. Tak semua. Mustahil kan? Wajib kan? Ada harus. Confirm kan? Nazari dengan daruri Islam namun fikir. Contoh lah tu. Saya pernah jawab, dia jawab, tak jawab pun tak apa. Contoh mana? Dia lah nak sama, dia Nabi Muhammad pergi Mi'raj. Betul? Boleh percaya tak? Nabi Muhammad SAW pergi Mi'raj satu malam, balik. Naik menuju sebelum Muntaha, balik. Percaya tak boleh? Percaya tak boleh? Akal terima tak terima? Akal kita wajib ke mustahil kan harus? Secara syarak jelas, ya, itu tak bahas syarak sekarang ni, akal. Saya tak boleh. Kalau saya. Kalau Allah kendaki lah, kalau saya ke tuan-tuan ke siapa ke naik ke langit duduk malam tadi pergi balik, boleh tak boleh? Akal, boleh tak boleh? Kalau Nabi Muhammad SAW boleh, semua orang boleh. Semua orang boleh. Secara akal ya, bila kita bahas secara akal bukan maknanya bentuk berlaku betul. Secara akal dia boleh berlaku, tak boleh berlaku. Akal itu boleh. Okey, boleh, akal kata okey boleh. Bukti kan? Itu dia katakan betul ke? Begitu kita lah. Ya, semalam dengar tidur dengan bini, betul-betul dia kata begini, bohong lah. Tapi untuk secara akal kata benda itu tak mustahil. Tak mustahil. Tapi nak menolak mustahil itu pun bukan daruri. Nak mengatakan apa ni harus pun bukan daruri, nak kata wajib pun bukan daruri. Dia perlu fikir. Ya, bola akal yang cerdas ke Nabi Muhammad pergi. Kita terima Nabi Muhammad manusia, tapi dia Nabi, dia ada mukjizat. Yang dia ni ustaz ni pun manusia juga, tapi bukan Nabi lah pun ustaz dia pun. Boleh ke ustaz dapat mukjizat? Tak boleh. Tapi ada satu lagi namanya karamah. Karamah yang berlaku kepada selain Nabi dia panggil karamah. Kalau ahli fizik kita beritahu dia percaya. Satu manusia Nabi kan pergi dengan jasad. Naik ke langit yang ketujuh, naik sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa, dapat satu cuma naik 9 kali, tak ada sekarang di syurga pergi neraka tu balik satu malam. Ahli fizik gimana? Teori fizik kita manusia kalau bergerak dengan kelajuan sekian hancur badannya. Perjalanan dari bumi ke langit ketujuh berapa tahun? Kalau nak pergi dalam satu malam perlu kelajuan berapa banyak? Dan mampu ke jisim manusia itu melintasi kelajuan tersebut dan balik dengan segar bugar sihat, tak pecah apa. So, akal kita kata boleh. Akal kita kata tak boleh. Kenapa kita kata boleh? Sebab sebenarnya fizik bukan hukum akal. Fizik hukum adat. Hukum adat. Memang hancurlah kelajuan yang ada satu kelajuan yang
Itu hukum adat. Hukum adat. Tapi hukum akal kita kata Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Jadi tidak mustahil bagi Allah untuk memperjalankan Nabi Muhammad daripada bumi ke langit, langit ke bumi dalam masa satu malam. Itu bawa akal. Itu kita tahu akal yang mana satu. Bukan teori-teori sains ni, bukan akal ni, adat. Semua teori sains semua adat. Akal semua kembali kepada Allah. Apa yang di bawah kekuasaan Allah itu kata benda tu harus. Ataupun contoh siang besok akan berlaku siang dan malam serentak di Masjid Mujahidin. Wajib mustahil harus secara akal. Besok akan berlaku siang dan malam serentak di Masjid Mujahidin di Damansara. Sementara saja siang dan malam serentak. Wajib mustahil harus. Ini akal. Ini akal. Apa ni pun mustahil. Mustahil. Oh, Allah tak boleh buat ni. Tadi kita puji pula ini malas, tapi siang malam sebentar tak boleh pula. Maksud Allah tak kuasa ke nak buat? Allah nak Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Setuju. Allah boleh buat tak? Siang malam sebentar berlaku di dalam tanah. Boleh. Itu dia kena ngaji insya-Allah. Itu nanti dalam bab sifat qudrah. Dalam bab sifat qudrah itu bahas nanti. Tahu lagi insya-Allah. Sebab Islam dia tak akan bercanggah dengan segala realiti, baik fizik ke, kimia ke, bio ke, apalah, falsafah ke, segala teori lah. Islam dia tak akan bercanggah. Yang mana yang harus, yang mustahil, yang wajib secara akal. Sebab dalam Islam ada benda yang pelik-pelik sebenarnya. Pelik sebenarnya pun dari segi hukum adat saja. Terutamanya bila kita mati. Sebab tu ramai yang mengingkari saya sekubur. Ramai yang mengingkari soalan kubur. Mana kuih kubur tak nampak benda tu. Kata impit tu orang masuk penceragah. Bohong Islam. Betul. Kuih macam tu tak ada penceragah. Betul. Masuk syurga umur. Syurga selama-lamanya. Umur takkan tua-tua. Makan pisang satu gunung pun tak kurus. Masuk akal ke? Mustahil ke? Harus ke? Wajib. Betul? Bidadari pakai baju 70 lapis. Mau mati perasan. Memang dalam Islam banyak benda. Kalau ada orang dia tak tahu makna hukum akal, dia akan kata Islam ni. Bidadari pakai 70 lapis pakaian, tak mati kepanasan ke? Saya suruh pakai. Balik nanti abang dengan baju 70 pasang you pakai. Itu ingat penuh air ke? 77 lapis pula. 70 lapis pakaian. Lepas tu nampak, walaupun 70 lapis nampak tembus. Daripada 7 lapis pakaian tembus dalam hati. Abang mahu? I love only you. Nampak dalam hati. Sekarang kita nampak dalam hati isteri kita yang dia hanya cinta kepada kita je. Tapi kita tak percaya belah dada. Betul. Kat sana syurga tak payah belah dada. Kita nampak dalam hati dia. Masuk akal ni. Betul. Masuk akal. Titik sirat lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Boleh lintas. Masuk akal lah, masuk akal. Kita masuk akal tapi tak masuk adat. Kita masuk akal tak masuk adat. Syarak kata. Tapi bila syarak mengatakan sesuatu dalam Islam,
akan first clear reply akan atau ada. Kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala di syurga. Kita di syurga, tapi Allah tak bertempat, tak berarah, tak berisim, tak berada di depan kita. Akan ada. Sebab tu ada orang boleh mestilah Allah di depan. Kita nak tengok Allah, mestilah Allah dekat depan, mestilah Allah mengambil ruang depan, berarah depan, mukabalah dengan kita, mesti ada cahaya jatuh pada objek yang dilihat dan jatuh kepada mata orang yang melihat. Orang kata Allah tu tak bertempat, tak berjisim, tak mengambil ruang. Macam mana kita nak tengok Nabi besok? Habis itu Nabi Muhammad jumpa Allah di neraka, buat apa? Jumpa siapa? Kalau Allah tak bertempat, macam punca daripada tak dapat nak menyeimbangkan antara hukum akal, hukum syarak, hukum adat, dia muncullah macam-macam fahaman. Itu punca macam-macam fahaman. So kalau orang betul-betul dia belajar, maka dia akan mendapati bahawa hukum syarak tak akan bercanggah dengan akal. Walaupun secara zahir ni nampak macam bercanggah, dia tak akan bercanggah. Sama ada akal dia yang salah ataupun dia tak faham syarak. Tak mungkin akal bercanggah dengan syarak. Itu yang akan kita belajar lah, insyaAllah. Boleh kan? Itu benar. Jadi ada perkara yang dipanggil akal yang wajib, yang mustahil, yang harus. Wajib ni mesti ada, tak boleh tak ada. Mustahil itu mesti tak ada. Mustahil itu. Dan ada yang harus, boleh ada, boleh tak ada. Cuma ketiga-tiga ni dibahagi dua lah. Satu benda yang dipanggil daruri. Daruri maksudnya mudah. Akal kita mudah menolak, mudah menerima, mudah mengatakan dia wajib, mudah mengatakan dia mustahil, mudah mengatakan dia harus. Satu lagi dipanggil nazari. Perlu kepada penelitian yang dalam. Contohnya kewujudan Allah Ta'ala itu nazari, benda yang nazari. Dia bukan benda yang daruri. Bukan semudah tu je, Tuhan wujud. Dia perlu fikir. Sebab tu wujudnya etis. Tak percaya Tuhan. So kita boleh tak payah pakai syarak, kita guna akal, kita boleh jumpa etis. Apa poin kau kata Tuhan tak ada. Begitu. Dan kita boleh bagi hujah kita secara akal, ini mesti kalah. Confirm. Kalau kita belajar, confirm dia ada jawab. Bahkan semua agama kita boleh tanpa guna Quran, tanpa guna hadis. Bukan tolak. Tanpa kita guna Quran, tanpa kita guna hadis, kita boleh bungkus semua agama. Dalam bab ketuhanan ke, bab apa semua. Sebab yang menciptakan akal itu Allah, yang bagi akal kepada manusia Allah, dan menurunkan syariat Islam itu Allah juga. Tak mungkin Allah kalau ciptakan akal menyalahi syariat dia. Dan akal akan menyalahi syariat semua yang selain Islam. Boleh ya? Selalu memang kita belajar tafsir, belajar hadis, itu mengisbatkan Islam dari sudut syarak. Bila kita belajar akidah, mengisbatkan Islam, ketuhanan dengan akal. Yang pasti selari dengan syarak. Tak mungkin bercanggah dengan syarak. Nah, ini yang orang Islam takut. Kalau kita dapat ini, habis kita tangan goyang. Sebab syariat apa? Syariat ni berita. Quran berita, hadis berita dalam bentuk tulisan atau bacaan yang sampai kepada kita. Tulisan bacaan berita ni dia boleh dimanipulasi. Boleh dimanipulasi. Dia tak, itu makna dia lain, itu ditulis je macam tu, tapi makna dia lain, makna dia bukan macam tu, makna dia macam ni. Dia boleh manipulasi. Sebab tu berlaku dalam Islam tadi, ayat Quran macam-macam pahaman tu. Bila Allah kata Ar-Rahman wa ala asis tawa, macam-macam pahaman. Ada yang kata Allah ada ke arah ini. Ada yang kata duduk lah, dengan dah terapuk-rapuk, Allah tak tempat. Satu ayat je pun dah macam-macam pahaman juga. Dan bila musuh Islam tengok, ada tulang cucuk jarum, dia punya Quran sendiri, dia berselisih dalam memahami Quran dia tentang Tuhan dia.
So kita boleh masuk jarum, kita boleh sokong yang mana yang kita tak kisahlah, yang penting dia sesama dia bergaduh, dia sesama dia khilaf. Tapi pasti dan pasti ada satu jawapan yang tepat yang akan menilai dia akan kata mana boleh, makna dia Tuhan ada atas arasy untuk semayang pun betul, makna dia Allah tak bertempat sebenarnya, makna itu kiasan sendiri pun betul semua. Mustahil betul semua. Akal kata mustahil betul semua. Mesti satu yang betul. Adakah betul? Dia tidak tarat ataupun tak, atau macam mana nanti kita bahas insya-Allah. Mengikut panduan Ahli Sunnah wal Jamaah. Cukup. Soalan. Ada soalan fikah tak boleh. Soalan solat tadi panjang. Kita ni payah sikit. Ada nak tanya? Sebab solat tadi tu tak boleh tanya, boleh tanya kan? Kalau solat tak perlu pakai akal. Solat dia praktikal. Dia praktikal yang Nabi tunjuk. Akidah benda lain. Akidah benda lain. Guna Allah bagi akal. Solat Allah bagi mata. Jadi semayang apa ni? Tak ada. Cukup kan? Jadi setakat itu apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, minta baik kemahiran saya, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua muslimin muslimat. Mudah-mudahan bagi taufik kita faham apa sampaikan, tangguh dengan kafaratul subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.